Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang diterjemahkan dengan rupa bentuk ketaatan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita nikmat kehidupan, yang mana nikmat hidup ini adalah nikmat yang besar. Sebab itu kita celik mata yang Nabi ajar doa dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Walaupun kita tidur dengan masalah, kita tidur dengan masalah, namun celik mata dengan alhamdulillah. Belum selesai masalah, namun apabila dinisbahkan hidup itu saja, maka hidup itu adalah nikmat Allah, yang mana nikmat yang wajib kita syukuri. Lalu kita terjemahkan hidup kita menjadi taat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nak menterjemahkan hidup menjadi taat, ini mestilah berlandaskan kepada iman yang benar, yakni didasari dengan tauhid yang benar dan jelas dan tepat. Kerana nak mematabatkan ataupun nak menjadikan tunjang atau tonggak hidup ini lillah, ini bukan satu perkara yang mudah.
saudara kita di Palestin, di Gaza, sebagai contoh. Tak ada lain yang keluar pada lafaz lidah lisan mereka bila diinterview, semua adalah menyatakan keimanan yang jelas kerana Allah, hidup untuk Allah. Apabila? Kerana kita melihat penterjemahan iman itu bukanlah dengan bermudah-mudah. Jadi jangan ambil mudah, jangan buat mudah-mudah. Kena lihat di manakah susahnya kita, kat mana, kat mana susahnya kita ini untuk menterjemahkan nikmat itu. Itulah dengan bermujahadah dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni pahala jihad. Nak tahu susah tak susah macam mana, kita duk menangis tengok Palestin. Saya boleh kata tangisan yang bohong kita ni kalau kita pun tidak berjihad sama. Bohonglah kita. Lebih nak berfashion, lebih kadang-kadang. Memanglah kita niat infak contoh, tapi nilai jihad itu kita tak nampak. Yang mana susah sebagaimana nak bertempur itu, mati, perit, nak hadapi kehancuran. Namun Allah bagi kita kenikmatan aman damai. Kita kena berusaha payah untuk menyerang, berperang dengan nafsu kita, nak rehat, nak bersantai-santai. Bukan tak boleh, boleh. Namun di situ kita tidak letakkan keutamaan kita. Sehingga kan keutamaan untuk menterjemahkan taat itu dalam hidup kita ini, kita kemungkinan besar kita ambil mudah. Ingat, iman itu mesti diterjemahkan dengan sebuah bentuk ketaatan, ketaatan yang mesti ada pengorbanan dan perjuangan untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu menuntut ilmu ni bukan perkara yang mudah, sangat susah. Kerana nafsu adalah jihad yang besar. Nafsu adalah jihad yang besar. Bagaimana besar nafsu itu, dia boleh buat kehancuran di luar mata kita, kita nampak sekarang ni. Begitulah dia boleh buat kehancuran yang besar di dalam hati kita. Sama dia impak dia. Cuma yang zahir itu mudah-mudahan mereka hadapi dengan iman. Lalu kehancuran luaran tidak membawa kepada kehancuran dalaman. Namun yang kita bimbang adalah kehancuran dalaman. Walaupun di luar kita aman damai, namun di dalam hancur lebur jemaah sekalian. Jangan kita leka dan alpa apabila kita diberi kesenangan, ketenangan, kemudahan itu dan ini, maka datang sifat ajzi wal kasal, lemah dan malas. Mula nak santai, nak leka, nak rela, nak ambil mudah, kan? Baru sekali postpone kelas, dah lemah dah. Contoh, nak mula balik lemah dah. Ya Rab, bagus sekali. Saya tak postpone, saya ada kelas. Baru postpone tengok, lah, lemah dah. Ini kalau postpone terus, tak tahu apa jadi. Ingat, pengajian tauhid memang pengajian yang mudah. Pengajian tauhid bukan pengajian yang mudah. Dan tak semudah tu jemaah sekalian. Dia bukan dengan hafal di kepala kita, dong hafal, bukan. Dia adalah pengorbanan. Bagaimana nak tengok pengorbanan tu? Tengok saudara kita di Palestin. Tu pengorbanan dia nak menegakkan iman. Kita hancurkanlah nafsu kita itu, yang tundukkanlah malas kita itu, rehat kita, relax kita tu. Sebab tu keutamaan tuntut ilmu ni nombor satu, talab ilmu faridatan ala kulli muslimin, nombor satu. Sebab pahala dia jihad. Keluar menuntut ilmu ni jihad. Nak tahu susah macam mana, macam Palestin sekarang ni berlaku. Bukan semudah ni disangka. Namun dengan kesusahan itu kita akan nampak kenikmatan. Cuba lihat, ada berlaku anxiety di Palestin. Ada dengar? Pelik kan? Ada berlaku depression di Palestin. Ada perkataan keluar pada mulut saya dah malas dah. Ada perkataan keluar pada mulut saya dah trauma. Ada? Tak ada. Maka kesusahan yang didasari iman itu membawa kepada keceriaan. Kita pula semangat tengok mereka. Malah dalam satu kata-kata antara jeneral dia lah,
Tukang cakap tu Ubaidah Al-Jarrah tu, Al-Ubaidah Al-Jarrah ambil pada kata tu, Abu Ubaidah. Dia kata apa? Jangan takut dengan kami di sini. Yang bimbangnya kamu di sana hati mati. Kami kata mati kat sini. Nisbah dia. Hati yang hidup tu penting. Walaupun keliling hancur lebur. Apa guna keliling yang elok kalau hati mati? Ini kita boleh lihat pengajaran negeri Sabak. Rujuk surah Sabak. Detail Allah cerita tentang negeri Sabak yang dilimpahi dengan kenikmatan, dilimpahi dengan segala kemudahan, sehingga mendapat gelaran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mendapat gelaran daripada Allah sendiri. Namun kerana tenggelam dengan kesenangan. Bukan tak boleh senang, memang Allah akan bagi senang, jemaah sekalian. Wallahi Allah bagi senang. Tetapi kesenangan itu jangan sampai melupakan kepada Allah. Patut gunakan kesenangan itu untuk melipat gandakan mengenal yang hak. Dah senang, nak apa lagi? Kita atasi kesenangan itu. Kami orang nak atasi kesusahan. Ada tak? Nak atasi kesusahan yang datang dalam hidup kita. Nak atasi kesusahan. Sebenarnya kita nak atasi kesenangan kita ini. Apa bukti kita senang? Hari ini Islam datang dengan, orang kata apa, begitu mudah kepada kita. Hasil susah payah, kurun yang terawal. Kita belajar kurun yang terbaik, itu Nabi SAW. Hasil susah payah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hasil susah payah khulafa ar-rasyidin. Yang mana kurun pertama, kedua, ketiga. Bagaimana membina empayar Islam sehingga tersebar luas ke seantero dunia. Sehingga kita boleh mengamalkan Islam tanpa ada sekatan dan halangan. Itu nikmat yang paling besar apabila kita mampu melaksanakan syariat tanpa sekatan. Itu kesenangan. Kesusahan itu adalah apabila kita tidak mampu melaksanakan ketaatan. Tidak dikatakan dia itu orang senang kalau dia susah nak solat. Tidak dikatakan. Kalau dia boleh solat, walaupun dia susah amat, maka dia orang yang paling senang. Tidak dikatakan dia itu senang kalau malas menuntut ilmu. Walaupun hidupnya susah, tapi dia menuntut ilmu, itu orang senang. Senang itu dinisbahkan dengan Islam. Bagaimana kita mudah untuk melaksanakan ajaran Islam dalam hidup kita, maka kita sedang berada dalam kesenangan. Jangan sampai Allah palingkan kesenangan itu, jemaah sekalian, menjadi kesusahan dalam melaksanakan hukum Allah. Bagaimana kalau kita lihat isu Gaza di Palestin itu, walaupun ia adalah perkara yang akan tertulis dalam perjalanan kebangkitan Islam, namun kena ingat dia ada cause and effect, sebab-sebab terlepasnya genggaman Baitul Maqdis dalam genggaman Islam. Ada sebab dia. Yang mana Islam telah menguasai Baitul Maqdis daripada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian zaman Utsmaniyah. Sekarang bila terlepas, cuba lihat, susah tak nak beribadah. Cuba lihat, mas sekalian, runtuhan sana sini. Di mana, walaupun itu bukannya hanya menunjukkan, menentukan kedudukan mereka di mana, tapi nak bagi susah kita nak beribadah. Dan belum tentu dengan susah ibadah itu kita mampu menjaga iman kita pula. Alhamdulillah, mereka telah ditrain, mereka telah dilatih. Walaupun kesusahan yang menimpa mereka, tetap iman kemas di dada. Tak goyang, tak goncang. Mati anak depan mata, mati suami depan mata, mati isteri depan mata, habis keluarga, tinggal seorang sebatang kara. Tak ada lemah pun. Alhamdulillah, kita akan mampu melaluinya dengan kesenangan demi kesenangan puluhan tahun kita hadapi ini. Tiba-tiba Allah pusing jadi susah untuk ibadat, dah malas. Jangan main-main. Belum tentu kita boleh hadapi
tahap itu. Payahlah nak datang, susahlah. Nampak? Hati dah mula dah resah malas. Nak counter balik tu tak kuat. Tak kuat. Allah ada kelas bagi ini. Berapa kilometer? 210 kilometer. Allah. Oh, malasnya lah. Jangan main. Saya cakap terang supaya bagi semangat kat semua iman sekalian. Kalau betul niat kita nak menuntut ilmu ni, Allah takdirkan saya pakai kuda perang tu 1,250 bukan kehendak saya. Ada yang memang sampai saya kena cok, ustaz kaya. Saya, Allah yang kaya, jenuh jawab. Saya pakai betul-betul tarikh saya belajar kat USAS. Allah tahu saya akan berulang-alik ke Kuala Kangsar, macam balik hari, macam pergi balik macam itu. Allah tahu saya akan ulang-alik secepat itu, sekerap itu. Bayangkan kalau Allah tak datangkan kenderaan tu, nak naik kereta, berapa kuliah saya kena stop, berapa kerja urusan keluarga saya kena tinggalkan. Memang kalau kita kena korbankan semua, memang kita dah ready dah. Tapi Allah boleh datangkan kenderaan 149,000. Soal pahala siapa yang impak tu. Dia bagi dua lah impak tu kan. Kepada ustaz, carry on ustaz. Okeylah. Tapi tak apalah, dah bagi awal tu kan, alhamdulillah. Allah mudahkan. Waktu saya fikir kelas pukul 9 pagi. Kelas pukul 9 pagi, berapa nak keluar dari sini? Kalau tidak, kena tidur malam lah. Bermalam pula saya kat Kuala, satu hal lagi. Dah kos lagi. Bukan main-main kira. Kira kos kira ni. Banyak. Lalas sekali. Malas lah. Lepas kuliah subuh, pukul tak nak pula cancelkan majlis ilmu. Pukul 7 pagi, shoot pergi Kuala Kangsar. Saya dah masa 2 jam untuk sampai. Tak kira lah orang kata, ustaz buat elok, ustaz buat, tak ada. Saya dah tak fikir tu, saya fikir nak sampai je. Sebab kita tanggungjawab. Tapi memang alhamdulillah mas sekalian. Ni kalau nak cerita bahaya pula, Allah ya ustaz bahayanya ustaz, janganlah buat laju pula. Dia buat nasihat macam tu. Memang bahaya. Berapa kali dah kat jalan raya tu macam-macam kejutan berlaku. Orang masuk lane tak bagi signal. Dengan hujan lapnya macam-macam. Tapi kita lihat asbab menuntut ilmu ni luar biasa ni mas sekalian. Allah datangkan jentera. Kan? Sebab tu jangan setakat kalau tak keluar border lagi. Kalau keluar pun pasti Allah datangkan kemudahan. Jadi saya kira dengan zaman sekarang, dengan bersolidariti ni kan, tengok McDonald pun dah tutup mata dah macam ni, lalu tepi pun macam itu lah. Tengok apa lagi? Yahudi dah. Betul lah, kita pun tak salah. Bagus lah. Tapi sekali kita minta susah dia, kira. Kita alang-alang nak bagi Yahudi lemah, bagi lemah sungguh. Memang dia terkesan dengan kejatuhan stock exchange semua di sana. Tapi belum benar-benar memberi kesan kepada mereka. Kalau dah terkesan memang usaha kecil supaya menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, sama juga niatkan datang majlis ilmu kerana apa? Solidariti. Nah, dapat pahala juga. Ya Allah, aku tak tahu nak boikot. Aku nak boikot perangai buruk aku ni, ya Allah. Nak boikot betul-betul. Niat datang ilmu, boikot. Kan? Masalah. Kalau kata kita niat tak beli tu nak boikot, ni pun boleh. Lagilah yang wajib. Setakat ni ulama tak keluarkan fatwa lagi wajib boikot ke tidak kan. Tapi menuntut ilmu ni wajib. Maka wajib boikot apa yang menghalang kepada perkara yang wajib. Nak cakap apa? Bertembung dua yang wajib. Ala kulli hal. Tapi kalau wajib dengan sunat, wajib depan. Apatah kalau wajib dengan harus, lagilah. Kalau wajib dengan haram, tinggal jauh. Kita boleh buat timbang tara kita sendiri. Nampak? Ini kita kena pastikan jemaahnya muliakan Allah SWT. Di bermaksud kita kena sungguh-sungguh. Ini masa untuk kita nak rasa suasana jihad.
sebenarnya jihad itu adalah dengan melawan hawa nafsu. Nabi kata, nafsu nak keluarkan kita supaya terhijab daripada mengenal Allah. Kita nak balikkan kurun yang terbaik ni. Kurun yang terbaik ni, zaman nak circle balik. Bada'al Islamu gharibah, bermula Islam itu asing. Wa sayaudu gharibah kama bada'ah, maka akan bermula kembali asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah siapa yang terasing. Ni nak menegakkan menuntut ilmu ni sunnah paling besar Nabi SAW. Terasing untuk menjadi penuntut ilmu ni bukan perkara yang mudah. Kita akan jadi golongan terasing. Nak pula bukan lain kita dah menuntut ilmu di ujung-ujung usia sebagai contoh. Nak nuntut apa lagi? Dengar-dengar udah lah. Nak apa lagi? Beramal je. Nak datang jauh-jauh, nak pula. Siapa pula yang ceramah tu? Kamu dah cek dia, tuan-tuan sesat ke? Pula dah. Macam-macam. Kita nak ngaji dengan orang yang jelas. Dia tak ngaji-ngaji sampai sekarang. Kita kena mengaji dengan orang yang baik. Sekarang tak ngaji lagi tu. Kelas pun adalah kadang-kadang kita ingat dia memang talibul ilmi betul. Ni jadual saya kelas. Ni okeylah, kita boleh dah tengok. Ni tak ada pun. Nampak? Kalau nak malah orang untuk buat baik, umur satu. Jadi kita kena jadi orang terasing. Memang akan terasing pelik. Orang pelik. Apalah, ya ahad dia rehat lah. Jangan ta'asub sangat. Tidak, jemaah sekalian. Kita zaman-zaman yang membawa kepada zaman yang terpencil. Pelik kalau menuntut ilmu jadi agenda hidup kita ni, jadi pelik. Nak pula ilmu yang membawa kepada iman ni. Baik, mudah-mudahan ia menjadi satu suntikan. Alhamdulillah, saya dah tengok jadual saya dah. Memang tak kena hari Ahad, hari Sabtu saja. Boleh nak rehat tu tau. Saya kalau kena jadual saya rehat je kan. Tak kira saya Sabtu Ahad, Sabtu pagi petang kelas. Sebab ngejar malam tu kuliah, saya balik. Memang saya takkan stop. Sebab itu kita kena jadi tamak pahala sikit. Allah dah lantik kita dalam sesuatu perjalanan hidup. Ada amalan-amalan yang Allah dah lantik kita. Nak tunggu kita tentukan amalan, memang tobat lahum lah. Bila Allah dah tentukan amalan bagi kita, engkau mengajar, Allah tentukan tu. Engkau belajar, engkau mengajar. Dua ni jangan tinggal. Maka tengok, tak boleh tinggal. Tak boleh dua-dua, jangan tinggal salah satu. Malah jangan tinggal yang nombor satu dulu, belajar. Kalau boleh dapat dua-dua, silakan. Kita kena habis all out. Macam mana mereka nak menghapuskan musuh dengan sekuat hati, macam itulah kita kena sekuat hati untuk menjaga mandat amalan itu. Allah dah lantik, kena jaga. Balik Sabtu, pagi, petang, malam, besok kita kuliah sini. Setakat ni Alhamdulillah. Saya pun doa, ya Allah janganlah kena hari Ahad. Sebab kita tahu usaha-usaha untuk memberhentikan pengajian, terutama tauhid ini adalah usaha yang paling nombor satu boleh nak buat. Sebab kurun yang terbaik yang terasing juga adalah untuk mendalami tentang Allah. Bila mengaji tentang Allah ni berjaya dikuasai, dan kita amalannya insya-Allah ada, fahamannya lain dah ada, kita dah kemak, Alhamdulillah. Tinggal lagi nak masukkan keyakinan yang bulat dalam hati, maka disitulah amalan itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala dengan sempurna. Ini yang kita kena perjelaskan jemaah sekalian, insya-Allah. Baik, dalam bab menyentuh perbahasan sifat 20, kita masuk dalam perbahasan biografi ringkas Al-Imam Sanusi dan perkembangan penulisan Al-Barahin yang dikarang oleh Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, Allah rahmati seluruh keturunan beliau, Allah masukkan beliau di kalangan orang saleh dan keturunannya dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini satu kajian yang cukup indah jemaah sekalian bagi saya. Dan sebelum ini kita telah pun membahaskan tentang sikit sebanyak perbahasan. Adapun perbahasan sebelum ini adalah sejarah pendekatan kupasan akidah. Macam mana pergerakan itu berlaku.
Ada perbahasan, dan di sini kita gabungkan dua perbahasan serentak, sejarah tentang pendekatan akidah sehingga terzahir ataupun terlahirnya Barahin, dan juga perbahasan matan Barahin sendiri. Nah, ada pengajian yang meneruskan kepada matan terus, yakni apa pengisian isi pada Barahin. Adapun kita mulakan dulu tengok sejarah macam mana. Bila start perbahasan Barahin ni, sudah ada bos sekali kurun ke saya dah ingatkan tu, dia kurun ke 9, di mana lahirnya Imam Al-Sanusi. Yang mana kalau kita lihat kurun ni penting, nak tengok bermulanya perbincangan yang besar. Sebut biografi, ianya adalah satu kupasan tentang sejarah dan latar belakang seseorang individu itu atau ulama yang nak kita bahaskan. Biografi ni ada tarikh mati. Biodata tak ada tarikh mati. Tu beza biodata dengan biografi. Kalau biografi ada tarikh mati, kata guru saya. Kalau biodata tak ada. Jadi jangan salah tulis nanti kan. Dah faham biografi bunyi yang sedap ni. Hantar resume biografi saya. Mati dah ni. Biografi untuk dah mati. Macam kita ni dah mati, anak tulis biografi bapakku. Gitu. Baik. Imam Al-Sanusi bukan seorang tokoh yang asing lagi. Muka 58, edisi yang pertama, muka 53. Imam Al-Sanusi bukan seorang tokoh yang asing lagi dalam kalangan masyarakat Islam. Tetapi ramai yang masih tidak mengetahui tentang biografi beliau. Dengan itu sebelum penulis, iaitu Tuan Guru, menjelaskan sejarah kemunculan dan perkembangan penulisan beliau, Tuan Guru akan memperkenalkan, Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri memperkenalkan biografi ringkas berkenaan dengan beliau. Oleh itu bahagian ini ada satu sorotan sejarah Imam Al-Sanusi dan perkembangan penulisan Barahin. Kita masuk dalam perbahasan tentang sejarah hidup Imam Al-Sanusi. Dalam perbahasan karya akidah yang saya belajar dulu, memang ada perkara yang kita katakan adalah latar belakang penulis, pengarang kitab. Daripada situ kita akan nampak kenapa kita nak tahu sikit sebanyak tentang biografi seseorang pengarang itu, kerana kita nak lihat pendekatan, cara fikir dia dengan siapa guru dia, supaya dia akan memberi kesan kepada hasil, iaitu kitab yang dihasilkan, ya. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur pada Allah sebab kita juga belajar tentang perkembangan kitab Barahin yang telah disyarahkan banyak, diterjemahkan dalam bahasa yang banyak, kerana ini adalah kitab induk bagi pengajian sifat 20, ya. Al-Imam Al-Sanusi 1428 sehingga 1490 Masih. Itu tarikh dia lahir dan wafat. 1428-1490, atau nama asalnya Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu'ab bin Al-Sanusi Al-Hasani Al-Ash'ari Al-Maliki Al-Tilimsani Al-Maghribi. Secara etimologi, di sini dia sebut perkataan etimologi. Setiap perkataan adalah ni dia bahasa universiti lah ni, etimologi, terminologi. Kalau dalam syarah istilah tu terminologi. Kalau dalam perbahasan dari sudut bahasa atau dari sudut makna, dari sudut bahasa, atau dalam perkataan etimologi. Al-Sanusi dinisbahkan kepada suku bangsa Sanus yang terkenal di utara Afrika, kerana beliau terdiri daripada suku bangsa tersebut. Ingatkan Imam Sanusi ni orang Arab? Bukan, orang Afrika. Perkataan Al-Hasani dinisbahkan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu, kerana nenek atau ibu pada bapa beliau berketurunan Hasan bin Ali radhiyallahu, iaitu cucu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun keturunannya ada susu galuh.
daripada baginda Ahlul Bait, iaitu Al-Hasan. Disebabkan Hasan bin Ali kerana nenek atau ibu pada bapa beliau keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Perkataan Al-Ash'ari dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, seorang pengasas aliran teologi di Basrah pada awal abad ke-4 Hijrah 10 Masihi. Ini antara, sebab tu kita akan nampak kenapa penulisan Barahin ini menekankan kepada perbahasan hukum akal dan nakal, kerana Al-Imam Ash'ari adalah pencetus kepada perbahasan kedua-dua, perbahasan nas dan nakli wa akli. Bila dinisbahkan Al-Ash'ari ini, maksudnya memang benar-benar mengikuti seluruhnya apa saja ideologi pembawaan Imam Al-Ash'ari. Perkataan Al-Maliki dinisbahkan pula pada Imam Malik bin Anas Ibn Abi Amir, iaitu tahun 95 hingga 179 Hijrah, 714 hingga 745 Masihi. Selepas ini akan disebut sebagai Imam Malik. Beliau adalah seorang pengasas aliran mazhab fiqh di Madinah Al-Munawwar, kerana beliau juga seorang berminat dengan aliran mazhab fiqh tersebut. Aliran akidah Ash'ari, tapi fiqh Al-Maliki. Kita Ash'ari, fiqh Asy-Syafi'i. Jadi bab fiqh dia akan mengikut kepada uruf setempat ataupun kecenderungan dia yang mana. Tapi tetap akan cenderung ataupun mesti ada daripada mazhab yang utama, mesti ada dia cenderung ke mana. Bukannya ada setengah tu membahaskan tentang saya semua mazhab. Semua Imam Sanusi pun milih juga. Ni Syafi'i ke, Syafi'iyah ke, Al-Malikiyah ke, di mana? Cuma dalam perbahasan hukum pada peringkat atasan fatwa memang akan membahaskan sudut dan sudut semua mazhab. Tapi dalam kita nak guna, ibarat macam nak guna software lah, Android ke iOS, kan? Dia mesti ada yang akan kontrol, yang menjadi keutamaan. Maka Al-Imam Sanusi ini bermazhab Maliki. Bermaksud kalau beliau menulis kitab dalam bab fiqh, maka perbahasannya adalah fiqh Al-Maliki. Dah? Baik. Perkataan Al-Tilimsani dinisbahkan kepada Tilimsan kerana beliau dilahirkan di Tilimsan, yang sebuah kota di negeri Aljazair atau Algeria sekarang, di Algeria. Baik. Perkataan Al-Maghribi dinisbahkan kepada Maghrib, yang barat, kerana Tilimsan adalah sebuah kota di negeri Aljazair. Kedudukan negeri tersebut terletak di bahagian Maghrib, iaitu tempat arah matahari terbenam, atau negeri-negeri utara Afrika. Imam Al-Sanusi dilahirkan pada abad ke-15 Masihi, iaitu zaman pemerintahan kerajaan Turki Utsmaniyah. Bila kerajaan Turki Utsmaniyah ni, itulah pada tahun 1281 hingga 1924. Yang ni duk bahas ni 1924 ni tarikh kejatuhan secara rasmi. Cuba kira berapa tahun? 1281 tolak 1924. Cuba kira berapa tahun? 1281 tolak 1924. Berapa tahun ni, Wah? 19 berapa dia? 1281 betul? Berapa tahun? 643 tahun. Okey. Convert ke hijrah berapa? Ada tak siapa boleh convert ke hijrah? Ni berapa hijrah ni? 1281 ambil 1924. 1924 masih. Saya nak tunjukkan satu perkara lah kat sini. Sebab tu saya suruh kira tu. Berapa hijrah? 1924 masih convert ke tarikh hijri. Tahun berapa hijrah?
Tahu? Kalkulator handphone. Tu, memang tak jumpa kat situ. Buka handphone. Ni caranya. Buka handphone, buka app, tarikh konverter. Masih tu Hijri. Tenung kat buku tu tak jumpa. Berapa hijrah? Ambil 1924 tu je. 1924 berapa hijrah? Dapat? Berapa? 1924. Ambil dulu hijrah komputer. 1343 1343 hijrah. Sekarang berapa? 1445. 1445. Berapa tahun ni tolak? Matematik je. Sebab Al-Imam Sanusi ni imam matematik. 100. 99 tahun. Maksud tunggu lagi setahun lah. Akan datang 100 tahun. Okey, maknanya start daripada 1924, 1343 Hijrah, sudah 99 tahun kerajaan Islam tidak di bawah pemerintahan khalifah. Mana bila khalifah ni, maksud start ni dah tak ada khalifah lah. Jadi Al-Imam Sanusi lahir pada kurun Uthmaniyah 15 Masih ini. Kurun ke-15, abad ke-15. Okay. Daripada 1343, daripada start Nabi hijrah, berapa ribu tahun ni? Kalau ikut kan 1343 hijrah lah. Kan? Dah 1000 tahun kan? Start Nabi hijrah, kira hijrah ni bermula dengan Nabi hijrah lah. Boleh tak ni? Boleh? Kan boleh? Maknanya 1343 tahun Islam memerintah dunia. Faham? Tu nak bagi tahu itu. Sebab bila kata Nabi berhijrah, kira tolaklah Fathul Mekah. Fathul Mekah tahun ke-10 hijrah. Makna 23 tahun. Kalau tolak 23 tahun, kira 23 tahun Nabi menyampaikan wahyu, bermaksud 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Mana maksud tu Fathul Mekah, haji wada Nabi yang terakhir. Maka bila Nabi kontrol Mekah balik, maksud dah kontrol dunia lah. Faham? Maka kalau tolak 23 tahun pun, ambil 23 tahun start Nabi kontrol Mekah, bermaksud 1323 hijrah. Betul? 1323 hijrah memaksud 1000 tahun lebih Allah bagi Islam memerintah dunia. Lama ke kejap? 1000 tahun berbanding 100 tahun. Banyak ke sikit 1000 tahun? Banyak lah kan? Tengok, Allah jadikan dunia memang untuk orang Islam. Faham? Tengok ceritanya. Kita ni, yang mana bila Allah bagi Islam pada kita, memang kuat. Dan surah Al-Fat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah akan angkat kita setinggi-tingginya. Soalan, apa faktor utama Islam memerintah 1000 tahun lebih ni? Apa faktor dia? Biarlah kena tanya pula minggu ni Ustaz. Alah, nak start engine macam itulah. Asyik saya je bercakap. Apa faktor utama Islam boleh memerintah 1000 tahun lebih ni? Nah,
Kekuatan apa? Nah, kan kita tengah belajar tauhid ni kan. Jadi kekuatan tauhid. Jadi kekuatan tauhid lah yang menyebabkan Allah memberi mandat kepada Islam. Kekuatan akidah. Jadi makna kata, bila kalau kita kaji balik perbahasan ini, Al-Imam Sanusi ketika dilahirkan pada abad ke-15, itu zaman hujung-hujung nak Islam dah nak ni. Faham tidak? Nah, zaman hujung Islam dah nak habis. Walaupun ada 900 tahun lagi ni. Tetapi maksud kata, kalau lihat kepada tarikh, kepada kelahiran, ada khilaf di sini, kita akan baca tarikh kelahirannya di bawah pimpinan Sultan Murad II. Memang dah ada hujung pemerintahan Uthmaniyah 1421 1451. Ada 500 tahun lebih. Makna kata, seakan satu sinar ni, sambil kita ngaji ni, kita kaji sikit kehidupan. Kita tak nak kaji tentang ilmu. Jadi WhatsApp datang, sempat kau dapat seruan nanti. Bam datang. Alhamdulillah, tengok Allah bagi ruang. Alhamdulillah, khair. Ada yang personal, Ustaz tak dapat datang. Alhamdulillah. Walaupun saya tak ambil attendance. Baguslah. Tapi tak payahlah puasa dia pula semua nanti. Jenuh pula saya nak jawab satu-satu. Tapi bagi tahunya bagus. Alhamdulillah. Contoh yang baik kita bagi tahu. Baik. Jadi kelahiran Al-Imam Sanusi ni kita kaji. Ketika lihat balik apa pengajian sebelum kita, antara sebab-sebab faktor membarahi ni adalah kerana waktu itu Imam Sanusi kata apa? Di tengah-tengah kejahilan, lambakan kejahilan, kan? Waktu ni kalau kita lihat, waktu itu dah ada percampuran perbahasan akidah, falsafah dan akidah. Satu. Keduanya ada percampuran dan ada lambakan kejahilan. Ini berlaku. Makna kata, kita kaji, cuba tengok. Ambang kejatuhan sesuatu empayar itu bukan kerana kesusahan ekonomi. Betul? 1000 tahun lebih memerintah, bukan kecil anaknya harta kita pegang ni mas sekalian. Rupanya 1000 tahun punya kekuatan boleh hancur begitu, jatuh, malah dibedak-bedaknya, dipecah-pecahkan negara-negara, hingga kalau Saudi tu dipecah-pecahkan, berapa jazirah yang ada, dan semualah kita ni alam Nusantara ni dipecah-pecahkan dengan satu je, apabila berlakunya ancaman dari dalam. Sebab itu kalau kita lihat jemaah sekalian, ni bila start pengajian ni, saja nak kaitkan pengajian ni pula ni. Pengajian ni bermula ni kajian ini ketika 1 tahun lagi nak genap 100 tahun. Ada faham? Dan setiap 100 tahun akan ada kebangkitan baru. Dan walaupun kita tidak secara langsung berada dalam kebangkitan itu, sekurang-kurangnya kita persiapkan keyakinan kita untuk berada dalam kebangkitan baru itu. Iaitu memperkasakan kembali akidah yang ada. Dengan cara apa? Bertempik, bertakbir saja tak cukup dengan itu. Biar takbir kita walaupun nak bertakbir, tapi pastikan takbir dari hati yang tidak takbur. Bagaimana nak takbir kalau hati tidak takbur? Jangan sampai terlihat makhluk sehingga boleh meremeh-remehkan orang. Inilah keadaan sekarang ni mas sekalian. Bila tak mengenal Allah, yang berlaku adalah meremehkan orang. Banyak berlaku. Alhamdulillah. Jadi nampak ke situ perjalanannya. Berkaitan tahun kelahirannya, terdapat beberapa pendapat yang berbeza. Khair al-Din al-Zirikli
1893 1976 Masih. Seorang ulama Syria menyatakan di dalam kitab Al-Am Al-Qamus Darajim bahawa Imam Al-Sanusi dilahirkan pada tahun 832 Hijrah bersamaan 1428 Masihi. Ini ada pendapat yang pertama. Akan tetapi ahli teologi Indonesia seperti Hanafi di dalam teologi Islam dan Laili Mansur di dalam Al-Imam Ash'ari mengenal hidup dan pokok pemikiran teologi berpendapat bahawa beliau dilahirkan pada tahun 837 Hijrah. Ada beza setahun je lah. Namun era itu, ada era 800 lahir. Bila lahir, maka Allah takdirkan menjadi pencetus kepada untuk membersihkan balik campur aduk kepahaman perbahasan akidah. Ini kurun yang ke-9. Kalau 800 tahun ni, kan lahir dia kan, lahir Imam Sanusi 833 ni, bermasuk kurun ke-9, 900 tahun ni, kemuncaknya. Baik, berkaitan tempat meninggal dunia Imam Sanusi, para pengkaji sepakat bersetuju. Tempat meninggal sepakat bahawa beliau meninggal di tempat yang sama, iaitu Tilimsan. Walau bagaimanapun mereka berselisih faham tentang tarikh kematiannya. Tempat tak ada berselisih, tapi tarikh kematian ada perselisihan. Yakni Al-Syarqawi menyatakan 1150 ke 1213 Hijrah bersamaan 1737 1798 Masihi. Dan Al-Anbabi masih 1313 Hijrah 1855 Masihi. Kalau kita lihat tarikh perbezaan, kalau antara ini ada gap 1798 dengan 1895. Dua orang Syekh Al-Azhar Mesir, J. Karamas, mengatakan daripada 1891 Masihi ke 1951 Masihi. Kalau 1951 ni sudah bermasuk ketika era kejatuhan Utsmaniyah tu, Al-Imam Sanusi masih hidup lah. Kan 1951 Masihi. Sebab Empayar Utsmaniyah berakhir 1924 Masihi. Ini kewafatan. Ada yang mengatakan 1971 Masihi. Ulama daripada kajian Al-Azhar, dia ada sarjana orientalis pula, Universiti Oxford dan Harvard, Muhammad bin Shenib, ulama Algeria, ini pada awal abad ke-20 Masihi. Mana dah masuk tahun ke awal ke-20, masuk ke 2019. Mahyudin Haji Yahya Pensyarah Universiti Sains Malaysia dan Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Yunisa, Brunei Darussalam dan Mudassir Rosda, seorang ahli jawatan kuasa fatwa negeri Melaka dan mantan pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia, berpendapat bahawa beliau meninggal pada hari Ahad 18 Jamil Akhir 895 Hijrah bersamaan 9 Mei 1490 Masihi. Sebaliknya ada juga menyatakan bahawa beliau meninggal pada tahun 1486 Masihi atau 1490 Masihi. Jadi antara tarikh kewafatan Al-Imam Sanusi ini ada versi yang mengatakan 1951, ada mengatakan 1490. Okay. Manakala 1490 sebelum berakhirnya Empayar Utsmaniyah lah. Ada pendapat yang pertama tadi 1951 selepas berakhirnya Empayar Utsmaniyah, ada lagi 30 tahun lagi. Baik. Latar belakang pernikahan Imam Al-Sanusi. Tilimsan, tempat kelahiran Imam Al-Sanusi, adalah sebuah pusat kebudayaan yang penting di utara Afrika. Di kota inilah sejak kecil Imam Al-Sanusi sudah melibatkan dirinya dengan ilmu pengetahuan. Imam Al-Sanusi mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri dan mempelajari agama serta pelbagai ilmu lain daripada para ulama terkemuka di negerinya. Kemudian mendalami pengajiannya ke Algiers. Imam Al-Sanusi dikenali sebagai tokoh ilmuwan pada zamannya dan dapat menguasai pelbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadis, teologi, tata bahasa, logika, perubatan, astronomi dan matematik.
Cuba lihat rentas sempadan ilmu yang dipelajari oleh para ulama ni. Sebenarnya kita ni, ini nak memujahadah ilmu ni, bukan senang nak mengaji semua ilmu ni. Kan start daripada Bait Al-Hikmah, kan kita tengok pengajian start daripada Abbasiyah. Kalau kita timbul balik, start mula mengkaji ilmu-ilmu qawaid, ilmu-ilmu kaedah, ilmu-ilmu aqaid, ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu kaedah. Ya, ini alat-alat. Sebab tu berkembang astronomi, matematik, perubatan. Kalau perubatan ini maknanya kita tidak pisahkan bidang ni sebenarnya ilmu. Bermaksud kalau ikutkan kita nak didik kita anak kita lah, kita ataupun anak kita kan. Maknanya tak akan berhenti dah mengaji. Contohlah dah masuk universiti, ambil bidang engineer, udah. Tak dimasukkan. Sepatutnya kamu kena kaji, mengaji ni pula ilmu. Sebab tu kali ni kita nak didik diri kita, biar kita jadi keluarga ataupun diri yang berilmu, bukan mesti berkerjaya dengan ilmu tu. Kena faham? Kerjaya ni tak kisah kerjaya apa pun. Cuma mentaliti kita dah set kerja mesti selari dengan apa kita belajar. Sebab tu jadi memilih-milih nak belajar. Walhal belajar satu bab, kerja satu bab. Malah kerja jangan memilih lah. Patutnya lah kan. Jangan milih lah kerja. Dan tak turun pun martabat seseorang itu pun. Malah itu nilai bagi dia apabila kerja itu dilakukan oleh sebagai contoh. Sebagai contoh, dia ni bidang perubatan, tapi dia masak. Dia buat kerjanya mungkin tak ada kaitan dengan perubatan, tapi dia ada ilmu. Sebenarnya ilmu adalah untuk menambah nilai diri, bukan harga diri. Harga tu bertambah dengan nilai. Kalau harga tu gaji berapa sekarang, 5,000, sekarang gaji berapa, 9,000, setakat ikut gaji berapa. Sebab tu kita kena cetuskan budaya menuntut ilmu ni balik, jemaah sekalian. Budaya untuk mendalami kembali ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang boleh kita sebenarnya. Jangan kata tak guna pun ilmu ni, jangan. Sebab dia akan jadi sebati. Tengok bagaimana tidak hebatnya Al-Imam Sanusi ni, Allah buat, Allah jadikan beliau seorang yang penuntut ilmu. Nak belajar satu-satu bidang ni, inilah satu lagi dipanggil barokah ni, barokah masa. Kalau tengok bidang perubatan berapa tahun nak belajar? 8 tahun. Kalau astronomi ni, bidang astronot ni bukan kecil anaknya bidang ni. Hadis lagi, tafsir lagi, teologi, ilmu kalam. Jadi bermaksud Al-Imam Sanusi ini adalah rentas sempadan ilmu. Ini yang kita nak. Kita nak supaya kita, Allah berikan peluang begitu. Kalau tidak pun kita mampu memahami betapa kita ni sebenarnya Allah boleh berikan ilmu yang luas, insya-Allah. Baik. Beliau adalah salah seorang ahli teologi yang mempunyai autoritas. Teologi ni adalah perbahasan tentang kalam, tauhid. Dia panggil teologi. Yang mempunyai autoriti adalah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Nampak? Sebab tu gunakan gelaran Al-Ash'ari ni, sebab beliau adalah autoriti. Umpama mufti lah, ada autoriti untuk membahaskan dalam aliran Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Sejarah-sejarah Islam Al-Maghribi, negeri-negeri utara Afrika, menggelarkannya sebagai seorang pembangun Islam pada permulaan abad ke-9 Hijrah. Tengok, abad ke-9 Hijrah itu, yang ini 15 Masihi, Al-Imam Sanusi mendapat gelaran pembangun Islam. Pembangun Islam pada permulaan abad ke-9 Hijrah. Imam Sanusi dan guru-guru beliau adalah Imam Al-Sanusi sudah menuntut pelbagai bidang disiplin pengajian daripada beberapa tokoh ulama terkemuka pada zaman remajanya. Antara termasuknya bapanya sendiri, iaitu Abu Yaqub Yusuf. Saudara yang alim dalam bidang fikih, iaitu Ali Al-Tanuti. Dan dua orang ulama yang alim dalam bidang aritmetik, iaitu Muhammad Al-Habak, atau lebih dikenali dengan Al-Habak, dan Abu Hasan Al-Qalasadi. Seterusnya beliau melanjutkan lagi pengajian di kota Algiers dengan seorang tokoh ulamanya alim dalam bidang agama di Algeria, iaitu Abdul Rahman Al-Ta'alibi.
Akhirnya Al-Imam Sanusi terkenal sebagai tokoh dalam bidang ilmu teologi. Manakala dalam bidang tasawuf, beliau sebagai pengikut kepada ajaran Ibrahim bin Muhammad Al-Tauzi. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Imam Sanusi daripada remaja, tengok di sini kita kena jadikan sebagai untuk kita lah lelaki. Tokoh-tokoh besar ni mesti akan dapat sentuhan bapa ni. Sentuhan ayah ni itu menjadi pencorak utama kepada generasi ke bawah. Jadi kita kena berazam. Walaupun lah, kalau kita lihat bagaimana banyak lagi biografi yang kita boleh lihat bagaimana seorang-seorang tokoh itu sebenarnya dia akan bermula daripada sentuhan ahli keluarganya, bapaknya. Atau kita sebagai bapa, kita kalaupun tak menguasai ilmu tu, tapi kita membimbing dia, bagi semangat dia, memang peneraju kepada dia untuk menuntut ilmu. Dia akan contoh mendapat semangat daripada bapakku, yang mana bapakku juga seorang penuntut ilmu. Jadi begitu anak akan ikut. Dia macam itu. Hamilton Alexander Ruskin Gibb, J.H. Karamus, Muhammad bin Shenib dan Mahyudin Haji Yahya di dalam penulisan mereka menegaskan bahawa Al-Imam Al-Sanusi pernah berguru dengan Ibnu Marzuq. Ini ada kenyataan Ibnu Marzuq atau nama penuh Muhammad bin Ahmad Al-Tilimsan pernah menjadi khatib di Masjid Al-Ubad Tilimsan, qadi dan guru di Masjid Salah Al-Din, Kahirah. Adalah suatu yang tidak mungkin. Ini ada satu lagi pendapat mengatakan Imam Al-Sanusi pernah berguru dengan Muhammad bin Ahmad Al-Tilimsan ataupun Ibnu Marzuq. Namun kata Mahyudin Haji Yahya, ulama ini sudah meninggal dunia pada 781 Hijrah, 1379, sedangkan Imam Sanusi lahir pada 832 Hijrah atau 833 Hijrah. Ini antara tambahan. Kalau kita jumpa riwayat, ada mengatakan guru beliau Ibnu Marzuq, tapi kalau ikutkan lahir tak sama. Lahir dan wafatnya tak sama. Baik, jemaah yang mulia Allah Ta'ala, kita terus lihat kepada hasil-hasil karya yang ditulis oleh Al-Imam Sanusi. Baik. Al-Imam Sanusi adalah seorang pengasas tunjang agama dan kaya dengan ilmu pengetahuan. Beliau berjaya menghasilkan penulisan-penulisan dalam pelbagai bidang disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, teologi, tata bahasa, ilmu logik, perubatan, astronomi dan matematik. Nah, satu pakar kalau kita susunan pada Tuan Guru susun ilmu bermula dengan ilmu tafsir hadis, Quran, hadis. Kemudian teologi ni kalam. Kalam. Balaghah, tata bahasa, ilmu logik, mantik, perubatan, astronomi dan matematik. Tengok. Susunan ilmu dia akan tengok mana yang ilmu datang dulu sebenarnya. Kerana kalau lihat kepada ilmu contoh astronomi, matematik, ilmu gunaan ini, dia datang kemudian. Zaman Abbasiyah. Jadi waktu itu memang sepatut kita boleh lihat bagaimana corak pernikahan anak kita sepatut kita nak bawa ke mana. Sebab itu kalau lihat perjalanan pendidikan bermula dengan sekolah agama, kalau kita masukkan sekolah menengah agama, kemudian baru sambung ke universiti. Biasa bahagian astronomi, matematik ni ke universiti lah, ibaratnya gitulah. Tapi awal itu memang mendalami tentang agama. Dan dia tidak habis di situ. Tengok, setelah belajar ilmu matematik, tengok terakhir ni kiranya Al-Imam Sanusi belajar matematik. Kan? Tidak meninggalkan tafsir hadis. Jadi saya cuba bawakan perjalanan contoh saya. Allah tadikan belajar sekolah agama, sekolah agama, sekolah menengah, masuk universiti, kemudian mendalami agama, usuluddin. Sekarang ni dah terbuka kalau nak mendalami agama dan dua bidang pun, agama dan bidang alat ni. Kalau yang mana universiti yang nak masuk, yang boleh masuk usas. Usas memang terbuka. Umur pun tak kisah, tinggal larat tak larat, nak ulang alik lah, itu lah. Kalau kata nak dapat, nak rasa nak jadi muda balik, masuk belajar. Tak rasa jadi muda kan? Walaupun dah berjanggut sampai ke pusat kan, buat berkampur dengan orang junior kan.
Kita jadi masuk student apa ni lah. Bagi saya itu dah ada peluang. Mungkin ada PJJ kita boleh buat. Kita boleh mendalami ilmu tu biar kita dapat dengan secara ada silsilah dia. Baik. Dan Imam Sanusi mula mengarang kitab semenjak usia 19 tahun. Masya-Allah. Umur 19 tahun dah mengarang kitab dah. 19 tahun dah mengarang kitab. Dan karya-karya beliau menjadi sumber berautoriti di utara Afrika. Antara karya adalah seperti berikut. Autoriti ni sumber yang sahih lah. Sebab autoriti. Yang ini pertama, Al-Aqidah Ahlu At-Tauhid Mukhrija min Zulumat Al-Jahl wa Ribqat Al-Taqlid. Dinamakan juga dengan Al-Aqidatul Kubra. Mula-mula kitab Al-Qahirah 1936 masih. Ini susunan kitab yang ditulis Al-Aqidatul Wusta, As-Sanusiyah Al-Wusta, Al-Kitabul Haqa'iq, Manaqib Al-Bra' Al-Mutaakhirin, Al-Minhaj Al-Sadid Al-Syarah Al-Kifayah Al-Murid, At-Tunisi 1311. Kalau kita lihat ada 25, saya tak baca satu lah. Dia ada kitab, kalau lihat Barahin, Matan Barahin itu bermula kitab yang yang ke-25. Yang ke-25, yang last sekali. Al-Barahin atau Aqidatul Ahlu Tauhid Sughra, atau Risalah fi Ma'ani Risalah al-fil ma'ani kalimata asy-syahadah, atau Risalah Sanusiyah, atau Ad-Durrah. Nama kitab lain, nama lain bagi Barahin, atau Risalah Ahlu Tauhid As-Sughra, Risalah fil ma'ani kalimata asy-syahadah, atau Risalah Sanusiyah, atau Ad-Durrah. Demikianlah antara penulisan-penulisan yang sudah dihasilkan sepanjang hayat Imam Al-Sanusi. Hasil tersebut menunjukkan Imam Sanusi adalah antara ulama yang berpengetahuan tinggi dalam bidang hadis. Bidang hadis, kerana beliau telah menyiapkan syarah kepada 2 buah kitab hadis yang menjadi rujukan ulama utama bagi umat Islam di seluruh dunia hingga ke hari ini, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau dah buat syarah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tu. Yang ke-18 dan ke-19, 18 syarah Sahih Bukhari. Jadi boleh baca, tengok nama-nama kitab ni. Inilah kitab-kitab yang berlegar dalam pendidikan agama. Adapun penulisan yang masyhur ni, yang paling masyhur hanya 3 buah karya dalam bidang akidah saja, iaitu Al-Aqidah Al-Kubra, Al-Aqidah Al-Wusta dan Al-Barahin. Yang masyhur yang diangkat dalam penulisan Imam As-Sanusi adalah 3 ni namanya, Al-Aqidah Al-Kubra, Al-Aqidah Al-Wusta dan Al-Barahin. Baik. Jadi jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, di sini ada nota hujung ni, kita boleh tengok, yang mana kalau kita baca balik, kita boleh kaji tentang kelahiran Tilimsan tu, perkataan Tilmas. Ni kata rujukan lah, untuk diperincikan lagi. Dan sebelum kelahiran Imam Sanusi, di antara tokoh ulama tasawuf Spanyol bergiat di utara Afrika, Abu Madian. Ini kita kaji balik, boleh lihat pada abad ke-9 Hijrah bersama 15 Masih, abad yang lahir Imam Sanusi, Tilimsan bukan sahaja menjadi pusat perdagangan dan pendidikan. Antara sebab juga Imam Sanusi ni boleh belajar ilmu banyak kerana tempat kelahiran Imam Sanusi Tilimsan tu pusat perdagangan dan pusat pendidikan. Malah merupakan pusat perindustrian. Bidang-bidang lain seperti kesusastraan, pertanian dan muzik turut berkembang. Keadaan ini adalah sebagai akibat ketibaan kaum muslimin dari Spanyol yang dihalau oleh pemerintah Kristian. Mereka digelar Mos
oleh orang barat dan sudah menimba banyak penggalian sewaktu berada di Spanyol. Pada abad ke-10 Hijrah bersamaan 16 Masjid Islam menjadi rebutan antara orang Islam Turki dengan orang Kristian Spanyol. Pada tahun 1962 Hijrah bersamaan 1550 Masjid ia jatuh ke tangan Turki. Sejak itu Tilmisam menjadi medan tentera sehingga ia dijajah oleh Perancis pada 31 Januari 1840 Masih. Pada tahun 1956 ia bebas daripada penjajah sesudah Maghribi mengisytiharkan kemerdekaan. Ini sejarah lah. Jadi tempat yang menjadi tumpuan jugalah kelahiran Imam Sanusi ini. Khair. Baik. Titi berhenti. Dia tulis due to the line problem. Tak apa. Sebab saya buat pairing ni dengan FB saya ni. Line pairing. Baik, sekarang kita berhenti setakat tu dulu perbahasan dalam bab biografi ringkas dan kita buat kesimpulan. Kita akan sambung pada perkembangan penulisan Imam Al-Sanusi pada siri yang akan datang insya-Allah. Yang pertama kita melihat bagaimana Islam memerintah dunia dalam keadaan yang mempunyai perbahasan akidah yang jelas, yang benar, yang tepat. Kalau kita lihat bagaimana Islam Allah beri peluang memerintah dunia dari start Nabi hijrah 1423 Hijrah. Satu ni tolak 23 tahun lah. Tolak 23 tahun Nabi Mekah dan Madinah. So 1323 Hijrah. Bermaksud kita telah memerintah 1323 Hijrah. Daripada start Nabi 1000 tahun memerintah. Dan mana pada 1445 yakni 1924 Masihi secara official kejatuhan Empayar Uthmaniyah, pemerintahan yang berteraskan Khulafa Ar-Rasyid, Khalifah. Baik. Jadi kalau kita lihat bagaimana sistem pemerintahan ini dan kekuasaan ini diberikan kepada Islam, kena tengok kerana padanya itu kekuatan akidah. Jadi kekuatan akidah inilah yang menjadi teras penentu kepada jatuh bangunnya sesuatu bangsa, sesuatu legasi, sesuatu organisasi. Ini tidak boleh dinafikan lagi. Dan kita boleh kaitkan juga dengan kejatuhan sebuah keluarga, kejatuhan sebuah perniagaan. Memang adalah berkait rapat dengan kekuatan dalaman. Untuk kuasai pun sama, kena kuatkan akidah. Dan akidah takkan kuat tanpa dengan pembelajaran yang benar. Kalau belajar pun malas, tak bersungguh, macam mana nak kuat? Dia bukan datang bergolek macam itu. Kalau tengok ulama mengaji semua susah. Kerana ilmu akidah lah ilmu teras kepada kekuatan bangsa dan semua. Kalau kita lihat. Jadi kalau kita tekankan kepada perbahasan akidah balik, kembali untuk mendalami, dan alhamdulillah kita syarah oleh Barahin pula. Maka di situ kita akan nampak bagaimana bermula kembali. Kalau kita lihat sekarang lagi 1 tahun untuk genap 100 tahun Mujaddid ni maksudnya pembaharu. Pembaharu. Dan Nabi selalu pesan pada kita, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana min aksiru min qauli la ilaha illallah. Memperbarui akidah ni mesti menjadi kerja utama kita setiap masa, setiap tahun, setiap era. Dan apatah lagi, di sini kita nampak kejatuhan itu berlaku. Dan kita pun dah dengar bagaimana Imam Sanusi memberikan keadaan kenapa Barahin ini dizahirkan, ditulis, kerana pada itu, era itu berlakunya lambakan kejahilan. Jahil apa? Akidah. Tahu tapi jahil. Tahu tapi jahil. Jadi kita lihat asbab jatuh, kita tahu kenapa. Memang contoh negeri Sabah, berpaling mereka daripada keyakinan kepada Allah, kemudian jatuhlah negeri Sabah.
Begitu juga dengan empayar Islam ini. Kenapa kejatuhan? Kalau kita lihat adanya unsur-unsur dah mula untuk hedonisme, yang suka pada hiburan, suka kepada harta, dah mula masuk dah. Yang mana penyakit yang ada, yang Allah campakkan di dalam hati umat Islam ketika ini, itulah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi nak keluar, hilangkan hubbud dunia ni, bukan sekadar bertempik, memang tak ada cara lain. Kena jadikan diri sebagai penuntut ilmu. Kerana jalan menuntut ilmu, jalan yang akan menghancurkan segala penyakit-penyakit hati. Memang tak ada jalan lain. Kerana bila cinta dunia, tengok menuntut ilmu, kita akan tinggalkan banyak perkara dunia sebenarnya. Automatik. Bukan kita tinggalkan secara total, tak penting dunia, tidak. Tapi kita mula meletakkan keutamaan. Dan kata Nabi SAW hadis, Allah bagi dunia ni 4 cara. Yang pertama, Allah bagi harta dan ilmu. Yang kedua, Allah bagi ilmu tapi tak bagi harta. Tapi bagi yang pertama ni, golongan yang terbaik, Allah bagi ilmu, bagi harta, bagi ilmu. Dia gunakan harta untuk infak, jalan yang benar. Dan yang kedua, golongan yang ada ilmu tapi Allah tak bagi harta, tapi dia berniat saja, alangkah bagus kalau aku jadi macam orang pertama. Maka Nabi kata, pahala bagi dia. Sama macam orang berharta juga dapat pahala. Tapi sudah pasti yang berharta tu ada ekstra. Namun yang ketiga, golongan yang ada harta tapi Allah tak bagi ilmu. Maka dia menghabiskan hartanya mengikut sesuka hati dia. Dan golongan yang keempat, ilmu pun tak ada, harta pun tak ada, tapi duk berangan-angan, laukana, kalau aku jadi seperti dia yang nombor 3, maka aku akan buat macam dia. Maka Nabi kata, kedua-duanya mendapat dosa. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang pertama atau yang kedua. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang pertama lah semuanya Allah bagi harta. Amin ya Allah. Dan ini juga kekuatan. Kalau betul lah kekuatan harta tu nak dibangkitkan di zaman, pastikan dibangunkan dengan ilmu akidah yang benar. Memang Islam, memang Allah akan berikan takbir urus harta dengan begitu meluas. Bagaimana Allah bagi dekat empayar-empayar terdahulu, harta bukan sikit-sikit. Memang emas Allah bagi dalam genggaman. Bukan, Islam ni bukannya bersifat merempat, bukan. Islam tu bersifat yu'la wala yu'la alaih, ya'lu wala yu'la alaih, tinggi, lebih tinggi pada semua. Kalau adalah bagaimana pemimpin-pemimpin Islam dulu, bagaimana kalau kita lihat dengan tenteranya sekarang ni, kita pun dah nampak kekaguman. Sungguh zaman pemerintahan Nabi Khulafa Ar-Rasyidin lebih jauh, lebih gagah penampilan mereka. Kerana apa? Kerana mantapnya akidah dalam memimpin dunia. Waktu itu dunia terpaksa menunduk dengan hina. Maka bila dunia tunduk dengan hina, kita akan diangkat mulia oleh Allah. Di saat dunia ada kita, kemegahan tu akan ada. Allah bagi hebat tu, tak payah cari. Bila pakai tu, memang suit dengan kita lah. Bukan pakai sebab macam mana boleh pakai? InsyaAllah kita kalau tak kerja keras tak dapat ni. Ingat senang nak bayar ni motor ni. Senang nak bayar ni. Oh, payah ni. Kalau itulah masih bercakap, jauh lagi perjalanan kita. Bukan kita tak boleh pakai, tapi biar dia pakai, dia lekat kat kita dengan penampilan yang begitu kena suit dengan kita. Kalau tak ada pun tak menjatuhkan kehebatan kita. Kerana panglima-panglima dulu pun, ramai tentera-tentera Islam juga bukan dari kalangan yang berharta juga, tapi mereka punya iman yang penuh di dada, sehingga kan dunia terpaksa hina ke hadapan mereka. Hinanya mereka, ada tak ada, aku tak heran. Macam itu. Ditawarkan gunung emas, tak heran. Tak heran emas sekalian. Jadi semangat macam ini terbina kerana hatinya punya kekuatan akidah yang benar. Ni ibu-ibu semua, mak-mak ni jangan mewariskan anak-anak dengan harta. Kamu kena ada harta, kamu kena ada ini. Kita kena hentikan jaringan ini. Rantaian pendidikan yang berorientasikan orientalis kapitalis, yang nak hebat dengan harta ni dah tak laku akhir zaman. Orang tak heran dengan harta dah. Sekarang ni kita kena bangkitkan balik semangat, wariskan keyakinan dalam hati anak-anak kita. Bagaimana bangkit keyakinan yang sebenar dengan iman yang benar di dalam dada. Aku nak mati dalam berperjuang agama. Macam gitu. Cakap sebagai seorang mak ayah kan.
Aku tak heran dengan harta ni sekarang. Selagi akidah kau tak betul, kau tidak akan mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan mak kau. Jadi macam mana betul akidah? Buktikan kau nak betulkan akidah. Di mana? Belajar. Buktikan kau pergi belajar tak? Dah dengar dah YouTube itu, dengar bukan belajar. Belajar. Ikut pengajian. Kalau tak dapat datang online, talaki online. Kalau dengar online jangan menyandar pula. Contoh. Ni tengah live ni kan, tengah online dan offline ni. Itu offline keras kat sini. Yang online sampai menyandar. Apa Ustaz cakap? Ustaz cakap ni? Apa boleh tengok balik tu, tengok balik ni. Mentang boleh tengok balik. Ambil. Buat betul-betul. Nak dengar online boleh. Macam mana datang offline macam itulah. Sebab kita ada kajian talaki. Boleh. Make sure macam mana macam ni offline. Macam itulah kat rumah. Macam ni. Duduk dapat handphone seorang-seorang. Anak lalu-lalang tengok. Buat apa mak? Jangan kacau. Macam ni. Bukan sambil goreng. Tengah buat apa? Tengah talaki. Nak marah tak sampai hati. Kadang tulis juga sambil mendengar, sambil masak. Apalah. Kalau faham tu letak tepi kejap, nak masak ke nak dengar, pilih. Kalau nak dengar jangan masak, kalau nak masak jangan dengar. Tak boleh sambil-sambil. Ingat ilmu ni ilmu sambilan. Ni bukan ilmu sambilan. Ini ilmu yang utama. Bila ilmu yang utama, buat cara utama. Makan tu boleh sambil-sambil tak tepi. Nampak? Tu cara kita susun lah, barulah haibah tu datang. Kalau kita tak haibatkan ilmu, macam mana Allah nak angkat darjat kita? Ilmu ni akan datang kepada seseorang itu dengan macam mana cara dia muliakan ilmu. Kalau tengok ulama dulu, cara memang syadid kan? Cara dia. Jadi mudah-mudahan mas sekalian, Allah berikan kita kekuatan untuk terus istiqamah dalam untuk ilmu akidah, tauhid, terutamanya pada di akhir zaman insya-Allah. Baik, kita tutup dengan munajat umat insya-Allah bi qiraatil Fatihah. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada negara Palestin ya Allah, bebaskan daripada cengkaman Zionis dan Al-Fumah, kekuatan pada para mujahidin seluruh penduduk di Palestin ya Allah, pada negara Malaysia ya Allah, kepada balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan, kepayahan dan seluruh negara-negara Islam di dunia ini ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajah ya Rabb, khususan semua jemaahnya daripada hari ini ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajah ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, berakhirnya dengan bacaan suratul Fatihah bi qiraatis sabah qiraat al-bashar riwayat. Maka berakhirlah pengajian kita pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi pada pengajian yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus berada di jalan untuk mencari dan mengenal Allah SWT ini, dan berikan segala kemudahannya untuk kita laksanakan segala tuntutan ketaatan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan, terkasar-kasar kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah. Aku luka dihazah wa astaghfirullah azza wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar. Wallahu